Oke, shalom, selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan karena di kesempatan hari ini saya sekali lagi bersama dengan kamu di dalam ruangan video untuk meneruskan pembacaan buku yang bertajuk Jalan Menuju Yesus. Dan untuk pagi ini kita akan sambung di bab yang ke-11, yaitu bertajuk keistimewaan berdoa. Sebelum saya membacakan ayat di dalam lambaran yang ke muka surat 96, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, sekali lagi terima kasih Bapa karena sudah menjaga kami sepanjang malam tidur istirahat kami. Kami bangun dalam keadaan yang baik, dan pada saat ini saya akan membacakan di dalam buku yang sudah biasa saya gunakan, yaitu Jalan Menuju Yesus. Bila apa yang saya akan baca akan menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan saya, dan begitu juga bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dan semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, saya akan teruskan pembacaannya di muka surat 96. Tuhan berkata-kata kepada kita melalui alam Alkitab dan pengaruh Roh Kudus. Kita juga mengetahui bagaimana Dia melalui caranya memimpin kita. Tetapi semua itu tidak cukup untuk memberikan kehidupan kerohanian dan kekuatan. Kita perlu melahirkan kemahuan dan kasih kepadanya. Fikiran kita tidak boleh ditarik ke arahnya. Kita boleh fikirkan tentang perkataan belas kasihan dan segala berkatnya. Tetapi semua itu bukanlah cara yang sepenuhnya menghakikan fikiran kita kepada Dia. Kita mesti mempunyai sesuatu untuk diperkatakan kepadanya mengenai kegembiraan dan kesengsaraan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Doa adalah pembuka hati kepada Tuhan dan seperti kepada sahabat. Kita tidak boleh berdoa supaya Tuhan akan mengetahui kita. Kita berdoa untuk menolong kita mengetahui dan menerima Dia. Doa tidak membawa Tuhan datang kepada kita, tetapi doa membawa kita lebih dekat kepadanya. Ketika Yesus berada di atas bumi, Dia mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. Dia memberitahu mereka perlu mempersembahkan keperluan setiap hari di hadapan Tuhan, serta meletakkan segala kerunsingan di dalam tangannya. Janji yang Dia telah berikan bahwa permintaan doa mereka akan didengar juga menjadi janji kepada kita. Yesus sendiri seringkali berdoa. Juru selamat kita menjadikan dirinya satu di antara kita ketika berada di atas bumi. Keperluan sama dengan keperluan kita, dan Dia memohon kepada Bapa-Nya kekuatan untuk menghadapi pekerjaan setiap hari. Dia tahu dia mesti mendapatkan pertolongan Tuhan untuk meneruskan pekerjaannya. Yesus turut mengambil bahagian di hadapan segala kelemahan kita karena Dia pernah digoda dalam segala hal seperti kita sendiri, yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Tetapi Dia tidak berdosa dan terhindar daripada kesengsaraan di dalam dunia yang berdosa ini. Dia menanggung sakit dan derita di dunia berdosa ini. Sebagai manusia biasa, Dia juga perlu berdoa seperti yang kita lakukan. Dia mempunyai hak untuk meminta daripada Bapa-Nya
segala perkara yang Dia kehendaki. Dia mendapatkan penghiburan dan kesukaan apabila membahagikan fikiran bersama Bapanya. Juru Selamat yang juga anak Tuhan merasakan betapa perlunya berdoa. Bagaimana pula dengan orang yang lemah dan berdosa perlu merasakan keperluan datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa menanggung untuk memberikan kepada kita berkat sepenuhnya daripada kasih yang tidak terbatas. Jadi tidak hairanlah kita berdoa yang tidak terbatas. Tuhan bersedia dan rela mendengar doa yang sungguh-sungguh, sekalipun doa anak yang paling hina. Bagaimanapun, kita mesti lambat memohon apa yang kita perlukan. Bagaimanapun, kita masih lambat memohon apa yang kita perlukan. Apakah yang mesti difikirkan oleh para malaikat syurga mengenai orang lemah, tidak berdaya, yang tergoda, berbuat dosa, namun tidak akan memohon pertolongan? Kasih yang tidak terhingga di dalam hati Tuhan siap sedia diberikan lebih daripada yang mereka mohon atau minta. Namun mereka berdoa sedikit sekali dan mempunyai sedikit kepercayaan. Para malaikat ingin sekali sujud di hadapan Tuhan. Mereka ingin menepati Dia. Kesukaan orang yang terbesar sekali ialah membahagikan fikiran bersama dengan Tuhan. Orang-orang di atas bumi perlu mendapatkan bantuan yang hanya Tuhan boleh berikan. Namun, mereka rela berjalan tanpa Dia dan tanpa Roh-Nya. Kegelapan Saitan yang derhaka mengelilingi mereka yang lalai dalam permintaan doa. Musuh itulah yang memimpin mereka kepada dosa karena tidak mempunyai Tuhan di dalam doa. Mengapa anak lelaki dan perempuan Tuhan terlalu lambat berdoa? Tuhan terlalu lambat berdoa. Tuhan mempunyai gudang berkat yang besar, dan doa adalah satu-satunya kunci bersama dengan kepercayaan dapat membuka kunci gudang syurga. Kecuali kita selalu sedia untuk berdoa, kita berada dalam keadaan bahaya menjadi lalai. Boleh jadi kita sesat daripada jalan yang benar. Syaitan selalu cuba menghalang perjalanan kepada Tuhan. Dia tidak mahu kita menerima anugerah dan kuasa untuk mengalahkan kejahatan melalui doa. Kita boleh harap Tuhan akan menjawab permintaan doa kita, tetapi terdapat beberapa syarat tertentu yang perlu kita penuhi. Satu daripada syarat itu ialah kita mesti merasakan perlunya pertolongan daripadanya. Dia telah berjanji, "Aku akan membasahkan tanah yang gersang dan membuatkan anak-anak sungai mengalir di tempat yang kering." Yesaya 44 ayat 3. Mereka yang lapar dan dahaga, kebenaran Tuhan akan dipenuhi. Hati mestilah terbuka kepada dorongan roh atau tidak dapat menerima berkat-berkat-Nya
kita perlukan pimpinan Tuhan. Dia sedia memberikannya, tetapi kita mestilah memohon daripadanya. Katanya, mintalah, maka engkau akan menerimanya. Matius 7 ayat 7. Paulus menulis bahawa Tuhan malahan tidak menahan anaknya sendiri, tetapi diserahkannya dia untuk kita semua. Jika Tuhan memberikan kita anaknya sendiri, masakan tidak dia berikan kepada kita segala sesuatu? Rom 8 ayat 32. Tuhan tidak akan mendengar kita jika kita tetap berpegang kepada dosa yang diketahui. Tetapi Dia sentiasa mendengar doa bagi seseorang yang merasa bersalah kerana dosa. Dan apabila sesuatu yang salah dibenarkan, kita percaya bahawa Tuhan akan menjawab doa kita. Kebaikan kita sendiri tidak menyebabkan Tuhan mengasihi kita. Darahnya lah yang akan membersih kita. Namun, kita mempunyai tugas yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar diterima. Kita juga perlu ada kepercayaan bila berdoa. Tidak ada seorang pun dapat menyayangkan Tuhan tanpa kepercayaan. Siapa saja yang datang kepada Tuhan mesti percaya bahawa Tuhan itu wujud dan menghadiahkan orang-orang yang mencarinya. Ibrani 11 ayat 6. Kata Yesus kepada murid-muridnya, bila kamu berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahawa kamu telah menerimanya dan apa sahaja yang kamu mohon, itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Apakah kita terima hakikatnya? Tuhan setia dengan janji-janjinya. Ada masa kita memohon tetapi tidak menerima serta-merta. Perkara yang kita memohonkan itu, menerima serta-merta perkara yang kita mohon itu. Bagaimanapun, kita mesti percaya bahawa Tuhan mendengarnya dan Dia akan menjawab permintaan doa kita. Kita tidak dapat melihat masa hadapan kita, dan kadang-kala kita memohon perkara-perkara yang bukan merupakan berkat. Bapa di syurga dengan kasih menjawab permintaan doa kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kita akan memberikan perkara yang kita kehendaki jika kita dapat melihat perkara-perkara tersebut benar-benar seperti yang dikehendaki. Kita seharusnya berpegang kepada janji-janji Tuhan walaupun permintaan doa kita tidak dijawab. Kita akan menerima berkat yang kita perlu pada waktu yang sesuai, tetapi jangan pula mengharapkan bahawa permintaan doa kita dijawab seperti yang kita kehendaki. Tuhan tidak membuat kesalahan. Dia sangat baik sehingga tidak menjauhkan sesuatu yang boleh membantu kita. Janganlah takut untuk mempercayai Dia, sekalipun Anda tidak melihat jawaban doa serta-merta. Percayalah janjinya di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka
akan diberikan kepadamu. Jika kita fikirkan tentang keraguan dan ketakutan, hal ini akan menjadi lebih besar. Kita perlu datang kepada Tuhan dalam kepercayaan, merasa perlu bantuan seperti keadaan kita sebenar. Kita mesti dengan rendah hati dan percaya mengetahui Dia apa yang kita kehendaki, walaupun Dia tahu semuanya. Dengan memperhatikan dan mengawasi semua yang Dia ciptakan, kita boleh dan akan mendengar tangisan kita, serta membiarkan cahaya menerangi kita. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita akan dituntun lebih rapat di dalam fikiran Tuhan. Barangkali kita tidak merasa bahwa Dia rapat, tetapi penebuslah yang mendekati kita di dalam kasih dan belas dan simpati. Kita tidak dapat merasa sentuhannya, namun tangannya memegang kita di dalam kasih dan kelemah lembutan. Kita harus mempunyai kasih dan sifat suka mengampuni dalam hati kita sendiri apabila kita memohon belas kasihan dan berkat. Kita berdoa, ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Matius 6 ayat 12. Bagaimana kita berdoa demikian sedangkan kita mempunyai sifat yang tidak rela mengampuni? Kita mesti memaafkan orang lain juga agar didengar. Kita akan diampuni sebagaimana kita mengampuni. Kesetiaan di dalam doa menjadikan syarat kepada penerimaan. Kita mestilah selalu berdoa jika kita mau bertumbuh di dalam kepercayaan. Kita akan berdoa sepanjang masa. 1 Petrus 4 ayat 7. Paulus memberitahukan mereka, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi di dalam segala doamu, mintalah kepada Tuhan untuk apa yang kamu perlu, dan selalu memintalah dalam hati yang bersyukur. Filipi 4 ayat 6. Yudas di dalam ayat 20 dan 21 berkata, tetapi hai sahabat-sahabatku, berdoalah dengan kuasa Roh Tuhan dan peliharakanlah dirimu di dalam kasih Tuhan. Doa yang teratur memberikan kepada kita pegangan yang erat kepada Tuhan, supaya kehidupan daripada Dia mengalir di dalam kehidupan kita. Akhirnya, kebersihan dan kesucian menghalang semua kepada Tuhan daripada kehidupan kita. Mustahak bahwa tidak ada yang akan menghalang kita daripada berdoa. Kita mesti membiarkan lorong di antara kita kepada Tuhan selalu terbuka. Bila-bila masa yang mungkin, marilah kita berada di mana orang berdoa. Jika benar-benar kita mahu menghagikan pikiran kita bersama Tuhan, kita akan menyertai kumpulan sembahyang. Kita ingin sekali menerima berkat-berkat rohani. Kita akan tempatkan diri kita sendiri di mana kita boleh menerima pancaran cahaya
dari syurga. Keluarga harus berdoa bersama-sama. Namun, doa persendirian juga penting. Orang yang menggunakan masa sendirian bersama Tuhan, kerohaniannya sentiasa hidup. Mustahil bagi hidup Kristen untuk senantiasa sehat tanpa berdoa. Berdoa bersama keluarga dan umum tidaklah cukup. Seorang itu perlu membukakan hati Tuhan dalam doa yang hanya Dia sahaja yang mendengar. Tidak ada telinga yang lain mendengar hasrat yang rahasia tersebut. Kita terlepas daripada pengaruh-pengaruh yang lain bila kita sendirian bersama dengan Tuhan. Kita dapat menjangkau Dia diam-diam, dan pengaruh yang indah akan kita perolehi daripadanya, yang melihat segala rahasia. Telinganya terbuka untuk mendengar permintaan doa kita yang kita ucapkan dengan tenang dan percaya yang sederhana. Kita menerima pancaran cahaya untuk menolong kita berperang dengan syaitan. Tuhanlah puncak kekuatan kita. Kita perlu mengangkat hati kita kepada Tuhan dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita. Beginilah cara Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Doa yang senyap seperti keharuman bunga kepada Tuhan. Syaitan tidak dapat mengatasi seseorang yang hatinya mencapai Tuhan di dalam doa. Pada bila-bila masa dan di mana sahaja adalah patut melayangkan doa yang senyap kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan daripada mengangkat hati kita di dalam doa. Kita boleh berdoa walaupun di antara orang ramai atau sementara menjalankan usaha kita. Kita boleh berdoa seperti Profet Nehemia ketika dia berdiri di hadapan raja. Dia meminta Tuhan memimpin dia di mana sahaja boleh menjadi tempat berdoa. Kita boleh membiarkan pintu hati sentiasa terbuka sepanjang masa, menjemput Yesus masuk sebagai tetamu syurga. Terdapat banyak kejahatan di keliling kita, sehingga kita memikirkan udara ini beracun, sedangkan kita boleh tinggal dalam suasana syurga dan aman. Dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa, kita menutup pikiran terhadap pikiran yang tidak bersih dan tidak suci. Apabila hati kita terbuka untuk menerima berkat-berkat Tuhan, kita berjalan di dalam udara syurga yang bersih itu. Kita membahagiakan pikiran kita bersama Tuhan. Amin. Dengan pembacaan yang sudah pun saya bacakan sebentar tadi, sehingga ke muka surat 107 tentang keistimewaan berdoa. Di dalam saya membacakan segala firman Tuhan, beberapa ayat-ayat Alkitab sudah memperkuatkan tentang hal berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengingatkan semula dengan sahabat yang baru kami temui itu. Bagi kami sebagai manusia biasa, mungkin kami tidak boleh melakukannya. Tetapi dengan membawakannya di dalam doa,
kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan. Dan kami pasti Tuhan sedang bersama-sama dengan beliau. Dan begitu juga dengan kami, apabila kami dikuatkan untuk sentiasa percaya kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan. Terima kasih atas pelajaran ini. Ingat, doa secara pribadi itu sangat penting. Sememangnya kita juga harus berdoa bersama dengan keluarga, dan secara umumnya di dalam kelompok jemaat kita juga harus berdoa dengan penuh kerendahan dan juga hati yang sentiasa menyerah. Semoga daripada pelajaran ini juga akan menjadikan berkat kepada kamu yang di luar sana. Walaupun saya tidak mengetahui siapa Anda, tetapi saya percaya kita semua mempunyai pergumulan masing-masing. Tetapi kita masih mempunyai Allah, Tuhan, yang boleh kita andalkan dalam kehidupan kita. Salah satunya melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi saya sudah merasakan berkat Tuhan melalui pelajaran yang sudah saya bacakan sebentar tadi. Biarlah doa secara pribadi akan menjadikan satu kemestian di dalam kehidupan saya. Karena melalui doa saya akan lebih dekat kepada Tuhan. Dan begitu juga kepada mereka yang mendengarkan pelajaran ini. Tetaplah berdoa di mana sahaja kami berada. Semua ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.